Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah kita dapat bersama pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan selamat pagi, ya, salam subuh kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan live ini, dan saya mendoakan mudah-mudahan kita mendapatlah sebersedikit peringatan, ya, perkongsian yang mudah-mudahan dapat menjadi pedoman kita dalam hidup ini. Ya, dalam kehidupan ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan banyak nikmat untuk kita gunakan sebagai jalan mencapai redha Allah. Ya, kalau kita duduk dalam dunia ni, kita akan dapat begitu banyak perkara-perkara yang boleh kita manfaatkan. Contoh, bila raya korban ni, kita dapat makan daging, ya. Kita dapat sana sini, ya, berita orang masak lembu lah, ekor lembu lah, lidah lembu lah, ya. Jadi banyak Allah memberikan kita nikmat untuk digunakan. Tetapi kita kena ingat, apakah perkara yang sebenarnya akan menyusul kita selepas kita mati. Ini kita kena fikirkan. Jadi saya nak mulakan tazkirah subuh pada hari ini dengan satu hadisnya berkaitan dengan peneman yang akan mengikuti kita. Ya, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yabta'ul mayyita thalathah. Yes, maksud dia ialah ada 3 perkara yang akan menemani ataupun yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan. Yatba'ul mayyita thalathah, ya, yang akan mengikuti seseorang ataupun sesuatu jenazah itu ke kuburan. Ada 3 benda. Bukan ambulans, ya. Jadi ada benda yang akan menyusul kalau nak pergi ke bumi itu. 3 benda. Pertama, ahluhu, iaitu keluarganya. Kemudian wa maluhu, dan hartanya. Kemudian wa amaluhu, dan amalnya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Nabi sebut keluarganya, harta bendanya, dan amalannya. Ini 3 benda yang akan mengikuti kita bila kita meninggal kelak. Saat keranda diusung nak pergi ditanam, ada 3 benda dikebumikan tu. 3 benda ikut kita. Keluarga yang menangis, kemudian harta benda kita, ya, aset-aset kita digunakan, ya, ada orang bawa kereta kita, kemudian amalan kita. Disambung lagi, fayarji'u thnani wa yabqa wahid. 2 di antaranya akan kembali dan yang 1 akan tinggal. 2 perkara tadi tu, ahluhu wa maluhu, yang itu akan balik. Hantar je ke kuburan, ya, kemudian dia mau balik lah. Kalau kita sayang macam mana pun pada seseorang ahli keluarga tu, kita takkan nak tunggu dikubur, tidur kat kubur, ya, berlama-lama, tidak. Adatnya manusia dia akan balik ke rumah semula. Tinggallah, ya, satu jenazah tersebut, roh tersebut bersendirian di alam barzakh. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ya, ini bila seseorang meninggal, ada yang akan kembali, iaitu keluarga dan harta, tetapi yang akan kekal ialah amaluhu, iaitu amalan kita. Ya, saya ulang baca habisnya hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam perkara yang akan menghantar, ya, mengikuti jenazah ke kuburan. Pertama, keluarganya, hartanya dan amalannya. 2 akan kembali dan 1 akan tinggal.
keluarganya dan hartanya akan kembali. Maksudnya balik rumah balik. Dan amalnya akan tinggal. Jadi bermaksud sahabat, Nabi mengajar kepada kita, dalam kehidupan kita ada banyak benda yang penting berlaku. Kita membina keluarga, kita mengumpul harta, kita menumpuk amalan. Tetapi kita kena sedar, segala yang kita buat kalau tidak ditukarkan kepada amal soleh, tidak dipajak supaya kekal membuahkan amal selepas kita mati, maka perkara tersebut akan terputus setelah kita meninggal dunia. Nanti sekarang mungkin kita tak rasa lagi. Kita ditemani anak isteri, kita ada suami, kita ada ahli keluarga. Kita ada harta benda, boring-boring, buka TV, ada harta benda kita. Boring-boring main headset, rasa tak seronok sikit, start enjin kereta, keluar lepak-lepak. Tetapi nanti dalam kubur tidak ada yang boleh meneman kita, tak ada harta benda dah. Yang ada hanyalah amalan kita. Maka inilah kesudahan bagi keadaan kita dengan ketiga-tiga perkara tadi. Siapa sahaja dalam keluarga ahli keluarga kita yang menyayangi kita, mereka tidak akan boleh meneman kita di dalam alam barzakh, dalam kubur, tetapi yang boleh meneman kita ialah amalan kita. Jadi sebab itu sahabat, janganlah tertipu dengan manisnya dunia. Janganlah tertipu dengan nikmat sehingga muncul ayat tenggelam dalam nikmat yang Allah berikan, sehingga membuatkan kita lupa di sana adanya akhirat yang sedang menanti kita. Maka usahakan amal melalui ahli keluarga. Macam mana kita nak menjadikan ahli keluarga kita tu tetap memberikan kita faedah selepas kita mati. Ayat kasar dia bagi faedah lah selepas kita mati. Pertama, dengan menjadikan ahli keluarga kita itu, kita didik menjadi ahli keluarga yang soleh. Pertama, kita mendidik ahli keluarga menjadi keluarga yang soleh. Bermaksud kalau anda seorang ibu atau ayah ada anak-anak, jaga baik-baik, didik baik-baik. Nak mendidik anak bukan mudah. Nak suruh solat, nak latih solat pun berbuih mulut kata orang kan. Tetapi itulah yang mendatangkan hasil yang lumayan. Adat dia benda susah, hasil dia besar. Nak pendapatan besar, tanggungjawabnya kena besar lah. Jadi kalau nak anak kita menjadi saham akhirat, tak boleh berlenggang-lenggang. Tidak boleh kita mengharapkan berlaku keajaiban. Nanti tak apa, nanti aku mak yang solehah aja dengan kuliah, nanti anak aku pun mesti jadi solehah. Tidak. Dia mesti bermula dengan usaha-usaha yang berterusan. Anak balik nak menyuruh anak solat pun satu hal. Kadang-kadang dah suruh banyak kali tak buat lagi, malas lah. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab memang perkara yang nak ditukar menjadi aset akhirat, dia meminta kita memberikan usaha yang lebih. Jadi kalau nak anak menjadi aset akhirat, kena usaha biar berterusan. Jadi suami juga kepada isteri, suami-suami yang sedang berada di depan saya, nak menjadikan isteri kita aset akhirat kita pun, suami kena mendidik isteri. Suami kena mendidik isteri supaya isteri tersebut menjalankan perintah Allah. Bukan nak kata sampai isteri jadi ustazah ke apa, tidak. Tetapi biar sampai isteri tersebut boleh menjalankan perintah Allah dengan baik. Kalau isteri seorang yang jahil, ada banyak yang dia tidak tahu, suami juga tidak berkemampuan nak ajar isteri, tuan-tuan, anda kena hantarlah isteri anda pergi belajar di mana-mana. Ataupun sekarang kita dah ada YouTube, kita dah ada capaian yang mudah online. Kena galakkan isteri belajar. Jangan kata, alah memang kahwin-kahwin dia dah macam tu, mak ayah dia dulu tak ajar. Kalau mak ayah dulu tak ajar, suami yang kena ajar isteri. Okay? Betul Puan Faizah kata berbuih mulut nak didik anak, suruh solat, mengaji. Betul Puan. Tapi kita kena ingat setiap kali kita menyuruh anak buat baik, kita dapat pahala. Maksudnya yang buih-buih tu semua pahala lah. Memang kadang-kadang tak nampak hasil tu, rasa down sikit. Tapi yakinlah, insya-Allah siapa usaha Allah akan memberikan hasilnya. Jadi yakin, setiap kali suruh anak solat, setiap kali rasa geram, kenapa anak orang lain senang solat, anak aku susah Setiap kali rasa penat mengingatkan tu, ketahuilah setiap kata-kata kita itu ialah satu
dakwah dan perkataan yang baik, perkataan yang diberikan pahala oleh Allah. Setiap kata-kata tu adalah dakwah, ya. Jadi jangan ingat tengok anak macam tak berubah je, sia-sia usaha. No, tidak ada sia-sia dalam amal soleh. Usaha mak tu sendiri dah dapat pahala dah, ya. Jadi mudah-mudahan terus-teruslah. Puan Linda kata anak saya dengar senyum je, senyum buat bagus. Oh, anak tengah dengar ceramah bagus, ya. Jadi sebab itu anak-anak pun kenalah meringankanlah tugas ibu ayah ni, ya. Kalau dapat anak yang cakap terus buat tu, memang betul lah sejuk je rasa perut tu kan. Bukan rasa sejuk macam aircon tu, rasa tenang hatinya. Jadi anak-anak buatlah apa yang mak suruh, asalkan benda baik. Berbalik kepada tadi, bila ada suami dan ada isteri, ya, suami kena mendidik isteri sebenarnya, ya. Jadi bukanlah kata oh saya terima pada mak ayah dia memang jahil macam ni. Jadi suami kena ubah. Itulah kita kata dalam rumah tangga suami sebagai ketua. Begitu juga isteri, ya, bagaimana nak memiliki aset akhirat melalui keluarga, kena menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, mendidik anak-anak, ya, menghormati suami, buat kerja-kerja rumah ini dalam keadaan ikhlas dan redha, serta cuba, ya, menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah dengan baik. Maka daripada situ kita mengumpul mata-mata akhirat kita. Daripada situ, daripada keluarga, itulah kita mengumpul amalan-amalan kita. Berbakti kepada ibu ayah, ya. Kalau kita sudah berkahwin, berumah tangga, kadang-kadang kita terlepas pandang adanya ibu ayah, ya, yang dulunya menjaga dan merawat kita dengan baik. Jadi jangan dilupa kepada ibu dan ayah walaupun kita sudah ada keluarga kecil sendiri. Puan Hajar kata puah pagi-pagi kawat bilik ke bilik nak kejut sembahyang subuh. Masya Allah, hebat Puan Hajar. Ya, betul. Ya, bila anak kecil ni orang kata ujian dia lain. Bila anak dah besar, ujiannya lain pula. Ya, bila anak kecil-kecil ni penatnya fizikal, nak kena mengurus, ya, mandikan, basuh tukar pampers. Tapi bila anak dah besar, dah pandai berdikari, tanggungjawab lain pula yang datang. Nak kena ingatkan solat berbuih dalam mulut ni. Jadi sebab itu sabarlah. Macam saya katakan tadi, setiap kali ibu ayah menyuruh anak-anak solat, walaupun anak tu belum berganjak, walaupun anak tu masih lagi perlu disuruh, umur 20 tahun dah kena suruh lagi solat, penat. Setiap penat tu dapat pahala. Itulah dakwah sebagai ibu dan ayah. Maka kita mengakui nak menjadikan ahli keluarga sebagai aset akhirat bukan perkara yang mudah. Jadi sebab itulah dia bernilai di akhirat. Nanti jangan, ya, ni saya bagi perumpamaan lah. Jangan nanti bila dah masuk ke alam barzah, ya, dah dikebumikan baru kita menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa kat dunia dulu aku tak sanggup susah payah sikit. Dunia ni dah lah singkat, dah lah sekejap je masa. Aku tak nak pula susah payah. Lantak dia lah, pandai-pandai lah aku dah hajar. Kan? Lantak lah dia. Dosa tanggung lah, dah balik. Aku dah hajar dah. Ada golongan yang dia akan menyesal di akhirat nanti kerana tidak beramal di dunia ini. Jadi kita jangan menganggap amalan kita tu untuk orang lain, tetapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi itulah cara kita mendapatkan pahala ataupun mengumpul aset akhirat melalui keluarga kita, dengan sama-sama menggalakkan ahli keluarga melaksanakan amal soleh, dan setiap perkataan, setiap ajakan kita dapat pahala, insya-Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan harta. Harta kita ni Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah memberi peringatan dalam Al-Quran, ya, dijadikan indah pada pandangan manusia. Ya, Allah menjadikan pada pandangan manusia ni beberapa ujian, ya, untuk kita sampai ke akhirat dengan selamat. Antaranya ialah ahli keluarga, ini juga, dan juga harta benda, emas dan perak, kuda-kuda pelihara, kuda-kuda, maksudnya kalau zaman kita ni ialah kereta lah, ya, apa-apa perkara yang membuatkan kita terliur. Allah menjadikan perkara-perkara sebegini sebagai ujian.
Dan kita kena ingat balik Allah dalam surah Al-Ankabut, Allah telah berfirman dalam ayat yang kedua, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maksudnya, adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami beriman, sedangkan mereka tak diuji. Allah memberi peringatan kepada kita. Kau ingat ni duduk kat dunia ni sedap-sedap aja kena masuk syurga. Kenalah uji dulu baru tahu sungguh ke tak sungguh nak masuk syurga, nak taat pada Allah. Maka Allah bagi ujian. Kadang-kadang Allah uji seseorang dengan kesenangan. Ya, kadang dulu waktu susah tu Allah dapat makan sikit bersyukur dah. Bila senang ni, ya Allah, masak daging korban, kemudian lebih tak sedap lah, buang itu hope macam itu je. Ya, dalam krisis ekonomi ni pun ramai lagi orang suka membazir makanan. Jadi kita jangan menjadi hamba Allah yang suka membazir, yang kita boleh kata kufur nikmat, bukan kufur dari sudut kita tidak mengakui nikmat tersebut, tetapi perlakuan kita kurang menghargai nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi ujian bab harta benda ni kadang bila seseorang diuji dengan kesenangan itu lebih susah. Sebab bila kita tengah dalam keadaan sempit, yang sikit kita syukuri, ya, yang banyak lagilah kita raikan. Kemudian dai ni dekat je dengan sejadah tu, rasa sempit sikit, ya Allah, takutnya ya Allah cukupkanlah, ya Allah cukupkanlah. Tapi bila banyak nikmat tersebut, seseorang mudah tenggelam ke dalamnya, lemas dalam ujian nikmat. Jadi sebab itu jaga-jaga kita yang diberikan ujian dan sudut harta. Ya, Puan Linda kata ada harta pun ujian, betul. Pertama kita rasa macam nak menunjuk-nunjuk. Kita rasa macam milik kita lah, usaha kita lah yang hebat-hebat tu. Jadi bukan banyak muhasabah. Betul, Allah menjadikan sebabnya mungkin daripada usaha kita, tetapi kita kena ingat bahawa setiap yang berlaku pun atas izin Allah. Maka jangan berlebih-lebih dalam memuji diri sendiri, pujilah Allah. Dan kita kena sedar ujian Allah berikan berbeza-beza. Jadi sebab itu yang kaya, yang T20, janganlah pandang rendah kepada golongan yang susah. Oh, aku kaya ni sebab aku dah usaha. Ya, tengok orang tidur, aku tak tidur, aku usaha hebat aku ni. Jadi kena jagalah hati tu supaya tidak tenggelam. Dan juga bila kita dalam keadaan senang ni, kita ada banyak pilihan yang boleh menjadi satu gangguan kepada kita. Contohnya, ya, bila dah senang ni, ada duit sikit, oh kita jalan sana, kita berjalan sini. Kemudian kita keluar rumah, ya, kita pergi shopping sana, shopping sini. Solat pun ujung-ujung waktu je. Dah dekat mall kan, suraunya kecil, orangnya ramai. Galik-galik shopping, solat di hujung-hujung, 5 minit lagi nak habis waktu baru nak solat. Itu pun dah berebut dengan orang nak solat. Ya, pakai ala kadar je dia solat di mall, ya. Jadi kadang-kadang bila kita susah ni yang lagi memudahkan seseorang untuk dekat dengan Allah. Tapi kita tak mengharap hidup yang susah merempat. Ya, kita nak hidup yang senang. Sebab itu kita kena jaga-jaga dan sedar segala kesenangan di sekeliling kita ni semua ujian daripada Allah. Allah nak nilai, Allah nak lihat bagaimana kita menggunakan ujian dan nikmat tersebut sebaik mungkin. Ya, menggunakan nikmat tersebut yang Allah uji itu sebaik mungkin. Jadi bila tengah senang, ya, bila tengah senang, saya ulang lagi kepada sahabat-sahabat depan saya, bila makanan tengah melimpah ruah, bila duit tengah banyak, tak kisah nak buat apa pun, tolong ingat, janganlah sampai mengenepikan ibadah wajib. Jangan sampai mengenepikan ibadah wajib. Sebab apa? Sebab terbuai dengan kelalaian ini kadang-kadang menyebabkan kita terleka sehingga tidak melaksanakan yang wajib sebaik mungkin. Ya, macam tadilah. Kadang-kadang kita pergi jalan-jalan, solat ke mana, semua ke mana. Kalau tak ada duit tak apa, duduk kat rumah aja kan. Ya, senang, sesusah keluar je air, keluar je duit, kena guna. Jadi kalau susah tu duduklah diam-diam kat rumah. Tapi bila senang ni, joli sana, joli sini, kan itulah ujian. Kemudian seterusnya,
kita juga akan diuji dengan ahli keluarga kita. Ini tadilah. Jadi dari sudut ini, janganlah kita memberi perhatian yang salah kepada ahli keluarga kita. Bermaksud lebih-lebih dalam melayani keluarga sehingga mengabaikan perintah Allah Ta'ala. Kadang-kadang ibu ayah memanjakan sangat anak-anak, ada kemampuan, ada sayang pada anak, memanjakan sehingga anak tersebut menjadi hamba yang ingkar kepada Allah. Ini kita kena ingat. Dan juga mungkin ada yang sibuk dengan ahli keluarga sehingga tidak menjalankan tanggungjawab kepada Allah. Misal katalah kita pergi beraya balik, nak mencari silaturahim ni. Anak ni minta nak pergi sini, nak pergi sini. Kadang-kadang orang raya tu waktu tinggal solat. Sebab apa? Galik beraya. Galik beraya katanya. Sampailah tertinggal solat. Jadi tu jangan kita menggunakan alasan merapatkan hubungan keluarga, meraihkan keluarga sehingga kita mengenepikan apa yang wajib. Ingat, kita mengharapkan kita dan ahli keluarga sama-sama berkumpul dalam syurga. Sama-sama mendapat keringanan di alam barzakh. Sama-sama ada amalan yang teman dalam kubur nanti. Jadi kena kuat dalam membimbing keluarga untuk mendapatkan keredaan Allah. Kemudian kita tengok lagi apa yang akan menemani kita. Yang akan menemani kita hanyalah amalan kita. Amalan kita akan teman kita. Jadi sebab itu kita memperbanyakkan amalan, iaitu yang pertama, peneman kita di alam barzakh ialah bacaan Al-Quran kita. Begitu jugalah amalan lain, tapi saya nak sebut bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang boleh menemani kita ialah dia akan datang dalam bentuk seorang yang berperwatakan yang kacak. Jadi wajah elok dirupakan sebagai satu teman yang elok parasnya menemani kita di alam barzakh. Jadi kalau tak nak sunyi, kalau tak nak bersendirian di alam barzakh, jadikanlah Al-Quran sebagai teman. Al-Quran perlu dibaca dan juga diamalkan. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kadang-kala minta maaf sangat sebut, dalam dunia kita banyak hiburan, adanya social media, Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram. Kadang-kala dah capai dah Quran, tapi tek notification masuk pula. Tengok Facebook, buka pula WhatsApp, layan gambar-gambar sekitar majlis korban, banyak distractions ataupun banyak gangguan. Jadi kita kena disiplin, nak mengamalkan Islam. Kita nak buat benda yang membuahkan pahala ni kadang-kadang tak mudah. Bukan mudah-mudah boleh baca Quran. Tak ada orang halang pun, tapi nafsu kita. Jadi sebab itu bila kita tahu ini boleh menjadi teman kita, perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan dapat jadi peneman di alam barzakh nanti. Sekejap saya sesama ni. Mudah-mudahan dapatlah menjadi peneman kita di alam barzakh nanti, insya-Allah. Kemudian apa lagi? Tahajud, iaitu solat malam kita. Solat malam juga berupaya menjadi peneman yang menyuluh kita di alam barzakh nanti. Jadi solat malam ini ialah solat yang dilaksanakan kita dalam keadaan selepas kita bangun daripada tidur, pada 1/3 terakhir malam, maka laksanakanlah solat. Nak buat memang saya tak boleh kata dia senang, sebab kita ada tidur yang mengikat kita dan kita ada nafsu yang menarik balik kita. Jadi sebab itu sahabat, kalau rasa nak kubur kita ni berteman, buatlah tahajud. Usahakanlah paling-paling 2 rakaat lah sebelum subuh tu. Paling-paling tak sempat sangat ke, kita buatlah witir je. Jangan tinggalkan ataupun mula biasakan. Sebab dunia memang lazat, tetapi kalau kita memikirkan bekalan yang kita ingin bawa menemani kita di akhirat yang sunyi, di alam barzakh yang sangat sunyi, kita akan ada kekuatan untuk melaksanakannya. Maka insya-Allah, mudah-mudahan bila kita meninggal nanti, kita mendapatlah amalan tadi tu, amaluhu, 3 benda yang teman, ahluhu wa maluhu wa
wa amaluhu, 3 benda yang akan teman seorang anak Adam ke kuburan. Pertama, keluarganya, kedua hartanya, ketiga amalannya, 2 akan balik, iaitu keluarga dan harta akan balik, dan yang akan tinggal ialah amalan. Menemani kita di alam barzakh, memberikan kita perlindungan. Maka sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah mudah-mudahan kita menjadikan setiap aset ataupun setiap modal yang Allah beri kepada kita di dunia ini, kita punya harta benda, kita punya tenaga, kita punya nyawa, usia kita ni, gunakan sebaik mungkin untuk mengumpul amalan. Kerana itulah yang akan teman kita di alam barzakh yang sunyi, yang tidak ada seorang pembantu pun di sana. Jadi sebab itu, kalau kita sedar hakikat ini, kita akan kuatlah untuk beramal. Macam tadi, nak kejut anak, nak didik anak solat, kita akan jadi lagi kuat insya-Allah. Sebab kita tahu yang sedang kita usahakan ini bukan benda mudah, tetapi hasilnya berbaloi. Setiap kali ibu ayah menyuruh anak solat, walaupun mungkin nampak tak ada hasil je, mungkin nampak anak tu liat je, di situ ada pahala, yakinlah. Ya, sebab apa? Sebab perbuatan kita menyuruh kepada benda baik, mendidik, membimbing, semuanya dikira pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi saya rasa sampai di sini saja sahabat. Saya mohon maaf ya jika ada sebarang salah dan silap serta kekurangan dalam penyampaian saya. Dan ingat, hadis ini pendek tetapi besar nilai dia. 2 perkara yang teman kita ke kuburan, harta benda dan keluarga kita, itu akan balik semula. Tetapi yang akan kekal dan menemani kita ialah amalan kita. Maka usahakan yang itu, mudah-mudahan kita berteman di alam barzakh nanti. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih sangat-sangat kepada sahabat-sahabat semua atas penglibatan pada pagi ini. Terima kasih Kak Linda, Puan Khadijah, Kak Anita kita, ya, dan semualah Puan Khalijah, dan semualah kepada anda sekalian. Dan saya mendoakan mudah-mudahan kita semua mendapat teman yang menemani kita di alam barzakh nanti. Dan ingat, dunia ini singkat dan hanya inilah ruang dan medan yang Allah berikan untuk kita mengumpul amalan. Maka gunakanlah sebaik mungkin. Ketepikan gangguan yang tidak penting, ketepikan perkara-perkara yang mengikut hawa nafsu, agar kita tidak terleka dengan nikmat dunia dan tenggelam di dalamnya. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.